السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi barisan Tuan Imam, barisan Al-Quran Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah kita dapat lagi berjumpa dan meneruskan kuliah kita, kuliah tafsir pada surah Al-Ma'arij, surah yang ke juzuk yang ke-29 dan surah yang ke-70 insya-Allah. Pada malam ini kita menyambung pada ayat yang ke-19 dan seterusnya. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك جنات مكرمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya manusia dijadikan bersifat keluh kesah, lagi kikir, bakhil. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, yakni harta, maka dia amat kikir, yakni enggan bersedekah. Kecuali orang-orang yang sembahyang, yang sentiasa berkekalan menunaikan sembahyang, orang-orang yang dalam harta mereka tersedia bahagian hak yang tertentu untuk orang-orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap siksaan Tuhan mereka. Sesungguhnya siksaan Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kehormatan mereka, yakni tidak berzina, kecuali kepada isteri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak dicela. Orang yang menuntut selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampau batas. Dan orang-orang yang menjaga amanah yang dipikunya dan janji mereka, dan orang-orang yang memberikan kesaksian mereka, dan orang yang memelihara sembahyang, yakni solat mereka, mereka itu kekal di syurga serta mendapat kemuliaan. Sidang muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang sifat awal manusia. Bagaimana sifat awal manusia ada dua rupanya. Manusia ni perangai ni ada dua. Kalau tidaklah datangnya hidayah Allah. Pertamanya,
sifat manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya, tak sedap hati, keluh kesah dan juga hilang tempat bergantung. Sebagai contoh macam inilah tuan-tuan. Ya. Kita misalnya katalah budak-budak. Bila dia bangun tidur, dia tengok, dia pandang kiri, dia pandang kanan, mak dia tak ada, ayah dia tak ada. Dia tengok mak dulu, tak tengok ayah dulu. Ya. Kadang-kadang dia tengok ayah pun menangis juga. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, mak dia tak ada, ayah dia tak ada. Dia pusing belakang, abang dia tak ada, kakak dia pun tak ada. Jadi bagaimana bila dia bangun tu, toyak kata orang Perak je tak, nangis dia. Sebab apa? Dia rasa tak selamat diri dia. Ya, tak selamat. Keluh kesah, takut dia. Begitu juga dengan kita. Ya. Kita ni kata orang tu, sebab ada orang kenal kita ni, cubalah kita pergi ke Mekah. Misalnya kata satu hari Allah Ta'ala izinkan kita ke Mekah, kita pun jalan sama-sama, ya tak? Ya, jalan sama-sama ya nak buat umrah ni pakai putih belaka dah kan. Ya, sambil-sambil sembang tu mata kita pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, tengok pula kat, ya, hilang kawan kita hilang. Ya. Udah kita kata orang tu tercangang-cangang. Tak? Kali hari kata tu seminit dua tu boleh lagi lah. Kemudian kita pun seluplah poket kita ke ataupun beg kita. Selup beg, rupanya handphone kita tak bawa. Tak bawa handphone. Kad hotel pun tak ada. Kalau pergi Mekah ni biasanya orang buat umrah malam, baru sampai malam. Ya tak? Lepas tu tunggu subuh. Bila balik siang tu dia dah tak nampak. Dia nampak banyak. Bila malam dia datang, dia nampak satu je. Nampak Masjidil Haram tu, hak tu bercahaya kan. Nampak Kaabah, dia pergi ke situ. Hala balik dia dah nampak kedai lah, apalah macam-macam kan. Hilang kawan-kawan dia. Kad pun tak bawa. Kemudian telefon pun tak ada. Duit pun tak ada. Habis apa yang dia bawa dalam beg dia? Dia bawa plastik, dia bawa tasbih, ya tak? Dia bawa tisu, dia bawa botol air. Duit tak bawa. Nyodahnya mula kerayan ni, kata orang Pahang tu, kerayan, pandang kiri pandang kanan, keluh kesah dia, takut dia. Ya, mana dia kan? Dia tegur, makcik tahu tak, ada kenal tak orang Perak daripada Bagana tu? Enggak tahu saya. Ulah Hindun pula katanya. Ya. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, takut. Ya. Itu sifat asal manusia bila diciptakan dilahir. Itu bila kita lahir tu menangis kita. Ya. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Yang keduanya sifat bila manusia dilahirkan, sifatnya kedekut, kikir. Ya, kikir. Tak mau bagi duit. Usahakan pada duit, kata orang tu. Untuk berbelanja pada diri sendiri pun, kata orang tu, kadang-kadang ada setengah orang tu dia tak mahu. Ya. Baju pagodanya tu bukan betai lalat dah, kata orang tu, berlubang-lubang. Dia macam orang bawa balik perang. Dia tak mau ditukarnya. Ya dah. Kenapa tak tu elok lagi? Hak ni pun sedapnya, berangin dia katanya kan. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok rimau makan, cuba kita tengok kalau rimau makan. Rimau ni bila dia jalan-jalan gitu elok je dia. Tapi bila kita bagi dia makan, ya tak, dia dapat makanan dia tu, usah ke kita nak ambil, kita tengok pun dia marah. Rimau. Ya. Tuan-tuan ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat asal manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, ya, kecuali apa? Ada kecualinya. Pertama sekali, dikecualikan oleh Allah Ta'ala orang ni sifat dia dalam keadaan gunah pelana, kikir dan sebagainya. Pertama sekali siapa dia? Kalau pertama sekali, illal musallin, kecuali orang-orang yang solat, orang sembahyang. Ya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang yang sembahyang ini
Sifat yang bagaimana sembahyang ini? Sembahyang dia sentiasa sembahyang. Bukan dia sembahyang raya je, ataupun sembahyang jemaat je. Dia tengah orang tu dia tak sembahyang jemaat memang tak pergilah. Tambah bila PKPB ni lagi dah tak pergi sembahyang jemaat. PKPB. Tengok minggu depan PKPB dah habis. Dia sembahyang tak? Tak sembahyang jemaat. Kenapa tak sembahyang? PKPB. Dah habis dah PKPB-nya. Tak? Bukan masalah PKPB, masalah imannya. Ya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa dia? Sifat orang yang apa ni? Yang dia tidak akan kikir dan juga tidak akan rasa gundah gulana ni. Sebab apa dia? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang sembahyang, dan sembahyang dia sembahyang yang berterusan. Sembahyang apa berterusan ni? Sembahyang fardu lah, hak 5 waktu ni. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya senang kan sembahyang 5 waktu ni? Kita rasa senang sebab kita dah beramal lama dah. Ya, kita sebab dah memang kita ni sembahyang daripada muda lagi, daripada kecil lagi. Ayah kita memang hantam kita, kata orang tu. Ya, mak saya membantai saya berbirat dah kata orang. Di betih ni dengan dengan penyangkut baju tu, berbirat kata orang tu. Hari ini mana ada kena budak tak semayang tak semayang lagi. Kau semayang je situ je. Semayang tak semayang? Tak semayang kata. Besok semayang je. Macam tu pula. Ya, mana mau patutnya ya tak. Apa lagi dibiratkan belakangnya tu. Biratkan betihnya tu. Ya tak. Dah 10 tahun kalau tak mau semayang kena boleh khotan. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang solat ini tuan-tuan, orang-orang yang solat fardu, kemudian ditambah pula sembahyang sunat. Mengapa kita nak sembahyang sunat ni? Kenapa kena sembahyang sunat ni? Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, sembahyang sunat ini akhirat besok Tuhan tanya ada ke tak ada. Sebab sembahyang kita ni tak sempurna. Ya, sembahyang kita ni bukan macam sembahyang para sahabat dulu. Ya, sahabat dulu bila mereka sembahyang tak ingat ke dunia. Ya, sembahyang kita bila kita sembahyang kejap dunia kejap akhirat, kejap dunia kejap akhirat, kejap dunia akhir buat akhirat. Ada yang awalnya akhiratnya dah hujungnya dunia. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Itu tak ada sembahyang. Tak ngaji sama je kan. Kita tanya balik, apa ustaz tajak? Entahlah, tak tahu, tak ingat. Pergi Mekah tadi ada lah dengar cerita, yang lain tak tahu. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembahyang sunat ni Allah Taala tanya untuk tampung sembahyang kita yang tak sempurna ni. Ini tujuan sembahyang sunat. Baik. Kemudian sifat kedua Allah Taala sebut, ya tak? Dia ada 10 sifat. Yakni apa dia? Pertama dia sembahyang, yang kedua dia sembahyang dengan berterusan. Yang ketiganya iaitu orang-orang yang menunaikan zakat dan kewajipan harta atasnya. Yang ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni orang yang melaksanakan ini, sifat ini, maka orang ini tidak akan keluh kesah dan tidak akan bakhil. Sebab itu dalam bab sembahyang ni tuan-tuan, tiap-tiap kali datangnya ayat sembahyang mesti diikut dengan zakat. Sebab apa? Ya, sebab manusia ni ada 2 hubungan. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Ini kena cantik. Yang keduanya, hubungan kita dengan manusia. Ya. Tuan-tuan, tak ada orang duduk dalam dunia ni tak berhubung dengan manusia, tak ada. Ya. Kalau dia duduk seorang-seorang, ya, kata orang tu walaupun dia boleh hidup, tapi orang akan kata dia apa dia? Kesumbang. Dan kalau dia mati besok, ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh menguruskan jenazah dia. Ya, mesti orang lain. Maka hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ni mesti ada. Dan antara lain hubungan dengan manusia ini iaitu menunaikan zakat. Ya. Zakat ni tuan-tuan, ya tak, nak cerita baginya, tak ada agama lain yang cerita bab keluar duit ni. Ya. Agama Islam
Ya, bab zakat ini tuan-tuan, memang Allah Taala tulis dalam Al-Quran dan mewajibkan kepada kita keluarkan zakat. Bab zakat ini, harta ini adalah satu benda yang manusia nak sangat. Ya. Tapi hakikatnya harta benda ni semua Allah Taala punya. Allah Taala bagi. Zakat ni tuan-tuan, ya, kalau istilahnya an-numu, apa ke istilahnya? An-numu wa ziyadah. Ya. Az-zakatu lughatan an-numu wa ziyadah. Zakat ini, ya, bahasanya dia menumbuhkan, kemudian dia menambah, dia tambah. Ini zakat. Betul, orang yang mengeluarkan zakat, tuan-tuan yang kasih oleh Allah Taala, rezeki dia akan tambah dan akan tumbuh. Tumbuh ni benda yang baru. Tambah ni tambah pada benda yang sama. Ya. Tumbuh benda baru, tak tahu daripada mana pula. Dan tak pernah lah orang zakat ni dia miskin, tak ada. Ya. Itu kita tengok, ya, alhamdulillah lah, kita ni kata orang tu Allah Taala uji dengan Covid, mana-mana orang yang susah dapat bahagian zakat. Daripada mana duit zakat ni? Bukan sikit-sikit tuan-tuan, zakat ni. Ya. Mungkin kita bagi adalah 100, 200 kan. Tapi bila kumpul-kumpul juta tuan-tuan. Ya, duit zakat ni juta. Ya. Mana ada agama lain yang boleh kumpul duit sebanyak ini? Dan duit ini adalah sumbangan daripada umat dia. Tak ada. Yang ada tu kata orang tu yang betul-betul seorang dua gitu je. Yang lain tak ada. Ya. Sebab itu kita boleh bina masjid. Kita boleh bina apa ni? Sekolah-sekolah agama. Ya tak? Boleh hantar pelajar kita ke Mesir, bagi duit zakat. Zakat perak ni antara yang kata orang tu masa saya belajar dulu, zakat perak antara yang besar jugalah. Zaman saya dululah 3,600 setahun. Seorang pelajar dapat 3,600 setahun tu cukup dah. Sebab satu bulan RM300 masa zaman saya lah. Cukup. Zaman saya dulu cukup. Tapi saya tak dapat zakat perak ni sebab saya orang Pahang. Ya. Nombor satu yang besar Selangor 5,000 zaman itu. Ya tak? Pahang ada dalam 1,800 gitulah, sebab Pahang ni dia negeri dia luas. Ya, sekolah agama dia banyak, jadi dia bagi sikit. Zikit pun dapat juga. Ya, dapat juga kan. Tu nak cerita bagi. Ya. Orang yang mengeluarkan zakat ni bukan senang tuan-tuan. Kita sikit tak apa. Misalnya kata kalau kita untung juta. Ya tak tuan-tuan? 1 juta. Ya tak? Nak keluarkan zakat kita berapa? 25,000. Ya. Sikit ke banyak tu? Banyak kan? Kita misalnya kata ada RM100 baru RM2.50. Kalau RM1,000 baru RM25. Kalau RM10,000 baru RM200.5. Kan? Tak adalah benda sangat. Tak adalah rasa sangat. Kan? Ini kalau yang ada misalnya kata sampai 1,25,000. Ya. Dan tak heran tuan-tuan, sebenarnya orang Melayu kita ni bukan tak ada duit. Apa orang Islam kita ni tak ada duit ke? Ada. Ya. Tak percaya tuan-tuan, kumpul balik di rumah. Kutip balik meh-meh kita tu. Tengok balik duit-duit silin kita tu. Mana duit silin yang kita simpan-simpan tu, itu kena kira tu. Jangan dipendamkan gitu aja. Ya. Tengok bawah katilnya, selak bawah tilamnya, 15 tempayan kecil tu ada. Ya, kumpul. Hai, dekat sini saja rupanya ada dekat 1,500 katanya duit silin saja. Ya, tuan-tuan yang kasih oleh Allah Taala. Tengok balik, selak pula bawah ni. Bawah kain baju lama tu kan. Oh, ada rupanya simpan meh lagi rupanya. Meh dah lama. Ya, meh zaman budak dah ketat dah. Meh mula kahwin dulu, ya tak? Gelang mula kahwin. Dulu kecil je, sekarang ni tak muat dah kata orang tu. Ya, tambah dengan benang pula nak ikatnya. Ya, tuan-tuan kasih Allah Taala, tak pakai dah. Itu pun kena kira juga. Zakat lembu. Lembu 20 ekor kena keluar dah seekor kambing. Ya, zakat kambing. Ya, zakat padi. Orang Islam ni banyak sebenarnya punca zakat dia. Cuma Imam Syafi'i saja dia agak lemah dalam bab zakat ni. Kalau Imam Hanafi, Yusuf Qaradawi pernah cadangkan, cuba ambil dalam mazhab Yusuf Qaradawi.
imam yang lain. Bila ambil imam yang lain, lagi banyak kita kena zakat. Ya. Sawit pun silap bulan kena zakat. Ya. Sawit ke, tapi nak cerita ada zakat perniagaan, ada zakat simpanan, ada zakat emas. Jadi tuan-tuan, banyak sebenarnya punca pendapatan orang Islam ni. Jadi bila kumpul-kumpul juta sebenarnya duit orang Islam. Itu nak cerita tuan-tuan, saya nak bagi tahu tanah wakaf, ya, ataupun kata orang tu aset beku yang umat Islam ada sekarang ni, dia beku. Beku macam mana? Ada tanah tapi tak boleh nak buat apa-apa sebabnya tak ada usaha, tak ada tenaga. Orang wakaf gitu saja. Hak milik orang Islam 1 bilion. 1 bilion banyak. Tak boleh dikembangkan. Sebab apa? Kata orang tu kita tak ada kepakaran. Ada orang wakaf tanah, ya tak? Mana wakaf tanahnya? Oh, tengah-tengah. Kata orang tu tanah lapis keempat kan. Jadi dia wakaf ke siapa? Pejabat agama. Pejabat agama nak buat macam mana? Ya. Tinggal begitu berutan gitu je. Banyak. Ya. Banyak sebenarnya. Orang Islam ni 1 bilion. Ya. Dan nak cerita baginya tuan-tuan, dalam bab zakat ini, ya tak? Tiap-tiap tahun kita bayar. Habis bayar lagi, habis bayar lagi, habis bayar lagi. Itu kehebatan Islam. Ya, itu kehebatan Islam. Yang keempat, sifat orang yang tidak akan gundah gulana dan tidak bakhil apabila mereka beriman dengan hari akhirat. Ya. Orang yang beriman dengan hari akhirat, alladzina yu'minuna bil yaumil akhir. Ya. Orang yang beriman dengan hari akhirat, sudah pasti mereka ni akan, pertamanya mesti dia jaga sembahyang ni. Ya. Yang kedua, dia akan jaga zakat dia, buat harta ni. Ya. Ada dah orang sembahyang tapi dia mencuri. Ya. Ada juga, ya tak? Kata orang tu, tapi bukan semua. Ini kes terpencil dipanggil. Hak ni tak boleh jadi ukuran. Ya tak? Dalam sini ramai-ramai. Boleh tunjuk kat saya mana dia mencuri? Tak ada. Ya. Kita orang sembahyang ni tuan, kalau kita jumpa duit RM10 pun, kata orang tu kita nak ambil pun serba salah. Dan kalau kita ambil, kita pun tak makan. Mana kita talakan? Tabung masjid lah. Betul tak? Macam tak betul je ke sebenarnya dah beli dah makanan ni? Ya, kami beli apa balik ustaz dengan burger. Kacau lah, ya tak? Si goreng pula, ya tak? Dan bau pula. Ya. Tuan-tuan, ya. Duit apa ni? Dulu kita ada zaman 80-an dulu kan. Kan bank kita dulu kan bank konvensional. Kan? Dia panggil duit faedah, bagi duit faedah. Ada kita nak makan? Tak ada. Ya, tak ada, kita tak makan duit faedah ni. Apa yang kita buat? Buat jamban, buat longkang, beli, kata orang tu beli paip, kepala paip. Tak ada kita nak makan. Sebab apa? Kita tahu benda ni haram dan kita tak berani nak makan. Maka itulah sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita nak rasuah, kita tak rasuah. Ya, kita tak rasuah. Ada kita pinggan-pinggan mangkuk masjid nak bawa balik, ada. Ya tak? Bawa balik tapi kita pulang balik. Mengapa kita pulang balik? Sebab kita tahu ini bukan hak kita. Kita takut pada hari akhirat besok Tuhan tanya. Ya. Saya ingat dulu mak saya, ya dah, masa zaman dulu kan, tahun 80-an, ya dah, pinggan-pinggan banyak surau punya. Dan orang buat kenuri kan. Bila nak pinjam-pinjam mangkuk surau macam mana? Dia perkira dulu. Kan, tanda dulu belakang ni. Kan, periuk-periuk tanda belakang. Ya. Kemudian bilang berapa? Bila pecah, ganti. Ya, pecah ganti. Pejam mata ganti. Bukan ganti satu. Mana ada orang jual pinggan satu? Belinya mesti satu sedozen. Ganti dengan sedozen. Pecahnya 2, ganti sedozen. Sebab apa orang kita benci tu? Sebab takut pada hari kiamat. Itu iman yang dibina oleh orang Islam, yang hari ni orang Islam jaga hak tu. Walaupun benda kecil, kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Benda baik walaupun besar debu, Tuhan akan tunjuk. Akhirat yang jahat pun besar debu pun Tuhan tunjuk. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, tapi hari ini, hari ini benda ni dah mula dicabut daripada hati orang yang beriman, orang Islam kita. Orang ni kita tak nak ni. Ya. Jangan dimulakan dengan benda-benda ni. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala. Amanah. Sifat yang kelima,
Sifat yang kelima bagi orang mukmin yang tidak akan rasa gundah gulana dan bakhil ini ialah dia takut dengan azab Allah. Ya, bila kita takut azab Allah, sudah pasti kita buat sesuatu yang tak akan boleh datang azab Allah, betul tak? Ya, kita semayang, kita puasa. Siapa sini nak kena bakar? Tanya. Siapa sini angkat tangan nak kena bakar? Tak ada siapa pun nak kena bakar. Usah kata nak kena bakar, ya tak? Nak duduk tepi api pun tak mau. Ya, tak mau dah nak duduk tepi api. Apatah lagi nak diazab oleh Allah Ta'ala. Maka sudah pastinya kita akan meninggalkan perkara-perkara yang tak baik dan kita bersungguh-sungguh, ya, cari jalan macam mana nak selamatkan diri kita daripada azab. Ya, ada orang dia sanggup bagi duit. Ada orang sanggup bagi tenaga. Ada orang sanggup dia kata bagi idea. Yang penting dia kata dia takkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita minta, ya. Waqina azabannar, tiap-tiap kali. Ya, waqina azabannar. Doa makan pun gitu je. Allah membarik lana fima razaqtana, betul akhirnya waqina azabannar. Ya, jauh daripada azab neraka. Ya, jangan mamai doa makan ni. Ya, kalau misalnya kata lo imam kata orang imam terkejut. Orang lantik dia jadi imam Zuhur, kebetulan pula hari tu Zuhur. Okey, lepas dia waktu Zuhur je tak. Time doa tu Allahu Akbar. Ya, dia tak hafal doa. Ya. Kemudian dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuan-tuan pun ada ke pula doa makan doa ni. Ya tak? Tuan-tuan, amin kena aja. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana ni artinya, ya Allah berikanlah keberkatan pada apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhilah kami daripada azab neraka. Keraci lah tu. Ya. Amin kan jelah. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ini, tuan-tuan, Allah Taala sebut alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah Taala, mereka ni akan rasa sejuk hati. Ya. Tuan-tuan, sifat yang keenam iaitu orang ini bersikap luhur dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara keji. Yang ini, dan orang-orang yang memelihara kehormatan mereka. Yang ini apa dia? Mereka tidak berzina, ya, kecuali dengan isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki. Maka hal ini tidak dicela. Sesiapa yang menuntut lain daripada itu, yang ini selain daripada isteri dia dan juga selain daripada hamba perempuan dia, maka orang ni melampau batas. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab orang perempuan ini tidak halal orang perempuan kepada orang lelaki melainkan dengan nikah sahaja. Itu je. Dan hamba perempuan itu tanpa nikah boleh. Ada pun orang perempuan, ya, anak-anak ini selalu saya sebut, saya cakap dekat anak murid saya. Saya kata jangan percaya kepada orang lelaki kalau dia nak suruh dijumpa ayah kamu. Itu je ayat. Jangan percaya siapa pun, saya kata. Ya, kalau dia nak jumpa, pergilah jumpa dengan apa ni, ayah kamu. Bincang dengan ayah kamu. Jangan mudah sangat ikut. Itu pesan tu. Kamu ingat, ini saya dah pesan, kata besok akhirat, besok kamu jangan cari saya besok. Ya, dah bagi tahu. Ya. Dulu ada satu istilah orang perempuan ni, dia sebut sebagai pingitan. Pingitan ni maksudnya keluar rumah pun tidak, kata orang tu nak berjalan-jalan pun tidak, ya. Tak ada sangat nampak yang sekarang ni, ya tak, orang lelaki pula jadi pingitan, duduk dalam rumah main game. Ya. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan tak boleh, tapi kata orang tu bertiming lah, bermasa-masa dah. Hati-hati tuan-tuan, ya. Tambah dunia hari ini dia tak ada tembok dah. Dia tak ada sempadan. Ya. Kalau dulu ada sempadan, ya. Dulu nak jumpa orang perempuan ni cukup susah. Saya ingat masa saya belajar di Mesir, ini bagusnya masa belajar di Mesir dulu.
Kalau adalah orang perempuan, dia ni pelajar Azhariah lah, pelajar perempuan kan, orang pelajar Melayu perempuan, dia nampak kita, dia akan cari jalan lain, tak bersisih. Kecuali kalau betul-betul kena bersisih. Sisih pun kita ujung sini, dia ujung sana, jauh. Ini. Dan tak jumpalah, kata orang tu nak jumpa ustazah-ustazah yang belajar Mesir yang zaman saya ni dulu, nak jumpa orang perempuan ni makan kat kedai, tak jumpa. Biasa dia membeli, lepas tu bukui bawa balik. Itu. Ya. Sekarang ni wallahualam ada lagi macam tu. Ya, ada lagi. Tapi ada juga dah, kata orang tu dah harus moden dah kan. Saya jumpa makan aiskrim sambil berjalan je. Mak orang perempuan tu pun. Kan? Ya, makan aiskrim berjalan. Kalau duduk tak apalah juga, ya tak. Tuan-tuan kasih oleh Allah Taala. Dalam bab zina ni, ya tak. Allah Taala sebut wala taqrabu zina, bukan zina. Hampir zina pun jangan. Muqaddimah pun jangan. Ya. Muqaddimah ni mula dengan apa? Mata. Ya. Mata ni kena jaga semua. Ya. Orang perempuan ni dia ada daya tarik dia sebab dia ada panahan mata dia. Jangan hati-hati. Betul orang perempuan sini nasihat ni tengah saya nak sebut juga, jaga pakaian anak-anak kita. Jaga pakaian. Jangan ditarik besok akhirat besok dengan kita-kita ditarik. Ya. Sebab zaman moden ni bukan tak salah berfashion. Ya, bukan salah berfashion, tak salah, boleh pakailah. Tinggal lagi ni Islam dah letak syarat dua kan. Pertamanya, dak pakaian perempuan ini mestilah longgar, tidak menampakkan susuk tubuh dia. Yang keduanya, jangan nipis. Itu dua benda. Jaga sungguh. Kalau ada dia beli tuan-tuan, dia beli dengan duit kita, ambil bertegas kita. Ya. Tunjukkan perasaan geram dan tak sukanya kita. Pakar ke, koyak ke dia, biar dia tahu. Ya. Jangan dibiar tuan-tuan, jangan dibiar. Ya. Mana yang dah ada tu, nasihat pelan-pelan. Ya. Mana yang terlajak, nasihat pelan-pelan. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan tak ada baju elok-elok. Baju kurung kita elok. Ya, baju kebaya kita, baju kebaya tak boleh lah. Ya tak? Baju kebaya ni kerang. Ya tak? Nak menapas tak boleh. Ya. Pakai dalam rumah lantak lah kata orang tu kan. Ya. Tapi nak ceritanya itu dia. Ini pakaian. Sebab itu tuan-tuan, ya, kalau ada sebagian Arab di sana, mereka pakai baju, dengan baju itulah mereka sembahyang. Sebab apa? Cukup syaratnya. Pertamanya, tak nampak tu bentuk tubuh badannya. Dan yang keduanya, tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, ya, dia tak nipis. Ini kadang-kadang saya pun jadi, Allah susah hati tuan-tuan nak pergi pasar malam kan, pergi bukan sehari kita pakai jubah macam ni. Berselisih pula tu kan. Mak engkau kata. Ya tak? Tak tengok karang. Ya, kita langgar langgar ke depan bukan rugi. Pandai pula rugi pula. Tak tengok kadang-kadang kita pijak ke orang depan tu apa. Nak dibuka mata kerang depan kita nampak pula. Macam mana? Jadi jarang nak pergi. Jarang pergilah kata orang. Itu tuan-tuan. Pandangan pertama tu rezeki, kalau terima tu rezeki. Pandangan kedua ni, ini dah jadi dosa. Jangan melirik pula. Ya tak? Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini panggil umumul balagh. Ini dia dosa-dosa kecil yang kita dapat tiap-tiap hari ni. Ini kita kena banyak istighfar ni. Tuan-tuan ya, itu nak kata. Dia puncanya situ lah. Ya. Kemudian sifat yang ke-7 dan ke-8, iaitu menunaikan amanah. Ya. Benda yang paling berat adalah amanah. Ini kata Imam Ghazali. Ya. Benda yang paling berat ialah amanah. Amanah ini tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, ya, hari ini ditukar nama, ditetapkan nama dia integriti. Ya. Sedangkan amanah ini tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, disoal di akhirat besok. Ya. Betul kita ni kalau kita ingat akhirat besok, ya tuan-tuan,
kita akan berhati-hati. Ya. Walaupun misalnya kata kita dapat air sikit kan, apa air ni? Ini amanah juga ni. Ya. Kalau tak habis, bawa balik. Macam tu. Kalau saya tak habis, saya bawa balik. Kalau habis, minta lain. Kan? Kalau dahaga. Itu amanah juga. Anak-anak amanah. Kadang-kadang kucing, apa sahaja yang kita dapat ni, itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menjaga dan menggunakannya, tujuannya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya kata kita ada ni pokok rambutan, buah banyak. Ya tak? Ini amanah juga. Macam mana kita nak selamatkan diri kita dari akhirat besok? Tuan-tuan, sila ribulah dengan rambutan ni lah kita selamat dari akhirat besok. Macam mana? Kita tak lalu nak majat. Kita bagi tahu ke orang, siapa nak rambutan ambil, datang kait sendiri. Jangan kait untuk jual sudah. Tengah orang tu dia kait habis, lepas tu dia jual. Kupang tu dapat kita. Nak makan, mari datang. Ya. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah ini benda yang besar. Yang kedua, setia pada janji. Ni susah juga nak setia pada janji ni. Ya. Sebab itulah antara orang ciri munafik ini, bila diberikan amanah dia khianat, bila dia janji dia mungkiri janji dia. Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala. Sifat yang ke-9, menjadi saksi yang benar. Ya. Saksi yang benar yang ini, dan orang-orang yang memberikan saksi kesaksian mereka, yakni orang yang menjadi saksi kepada hakim dengan cara yang benar. Mereka mengemukakan bukti tanpa membuat penambahan dan pengurangan. Yang ni tuan-tuan, dalam ilmu hadis ada satu bab namanya ilmu jarah dan ta'dil. Jarah dan ta'dil. Jarah ni maksudnya dia meluka, ta'dil ni dia kata orang tu macam ni lah. Kita jumpa orang ni orang yang dipercayai untuk bagi tahu orang ni baik ke tak baik. Ni ada dalam ilmu hadis ni, dia panggil jarh wa ta'dil. Contoh macam ni. Ya, ada seorang tu dia tanya pada saya. Dia tanya pada saya. Dia minat seorang dekat orang rongkok ni. Ya. Dia minat. Lepas tu dia kata, macam mana ustaz? Saya tak boleh bagi tahu. Saya tak tahu. Saya bukan orang sini. Habis nak tanya kepada siapa? Saya kata, kalau betul nak kenal orang ni, cuba tanya imam masjid ni. Orang imam masjid, orang yang dia percayai, ini ahli jarah wa ta'dil, pergi tanya. Maka dia pun ceritalah, tak ada tambah, tak ada kurang. Jangan tanya dekat orang kedai kopi. Tanya orang, siapa orang tu? Katanya belum apa-apa. Dah. Ya dah, orang ini. Ya dah. Dia cerita buruk dulu. Cerita baiknya sikit. Ini bukan ahli jarah, al-jarh wa ta'dil. Ya. Jadi jarah ta'dil ini bagi saksi ini bukan senang, tuan-tuan. Ya. Tambah pula dalam mahkamah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, dan Nabi sebut qala zur, syahadatu zur, qala zur, syahadatu zur. Nabi sebut banyak kali. Ya, berulang-ulang sampai sahabat penat dengar. Kemudian sahabat fahamlah bahawa akhir zaman ni cakap bohong, janji saksi palsu. Cakap bohong akhir zaman ni, cakap cerita bohong, lepas tu saksi palsu. Ya, semua bohong. Tengok filem, bohong belaka semua. Kita percaya sampai orang menangis tengok cerita je tak. Tapi semua bohong je semua tu. Kita kena tipu. Ya, lepas tu kita bayar bulan-bulan, bayar estro. Ya, dia orang dapat duit banyak-banyak. Ya, dia menangis tu, itu berlakon semua tu. Bukan betul tu, kita pun ikut menangis. Ya Allah, ya tak. Geli rasanya. Ya. Tuan-tuan. Ya. Orang gelak, kita pun gelak je tak. Gelak lah kan, tapi itu semua palsu. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Dalam mahkamah saksi palsu berapa ramai, upah sana upah sini. Ya. Ini kalau cerita bab hakiman ni, bab lawyer ni tuan-tuan, ya tak? Kalau orang pandai, kadang-kadang dia tahu mana lubang-lubang yang kadang ada penipuan berlaku. Ya, kadang bukan antara hak dan batil dah, bukan antara hak dan batil dah, tapi kata orang tu
mencari duit dan sebagainya. Bukan tak ada yang benarnya, alhamdulillah ada yang benarnya. Tapi ada orang jadikan dia tu sebagai batu loncatan untuk cari duit. Ya, ini bukan orang kadang minta maaf ceritalah, saya tak mau sebut siapa-siapa, tapi saya tahu. Ya tak? Ada yang misalnya kata orang ni anak dia kena kes. Ya tak? Nak cari lawyer. Dia orang kampung tak ada duit. Jadi lawyer kata ada tanah. Ada, okey, sandar tanah. Macam tu. Nanti tak boleh bayar, okey, tak apa, saya ambil, nanti saya bayar sebahagian. Jadi macam itu. Ada. Wala'iyazubillah. Ini proses sebahagiannya lah nak katakan. Tapi nak ceritanya yang saksi ni. Ya, saksi-saksi palsu akhir zaman ni, hati-hati tuan-tuan. Ini nak cukup banyak. Kadang-kadang ada apa yang kita sampai dalam Facebook ni, ya tak, entah betul entah tidak, wallahu a'lam, kita tak tahu, ya tak. Baik tu jangan kita cepat-cepat kongsikan. Ya, jangan cepat tembak sana tembak sini, tambah benda-benda fitnah ni lagi dah tuan-tuan kasih oleh Allah SWT. Tanya dulu. Tanya dulu. Ya, jangan cepat. Kadang-kadang kawan kita tukar kereta je. Kena dah. Ini rasuah ke apa ni? Ini apa ni? Ustaz ni makan duit mana ni katanya. Macam-macam tuan-tuan. Hati-hati, jangan cepat. Ya. Yang ke-10, yang terakhir, memelihara sembahyang dengan sempurna. Yang ni sembahyang sempurna bagaimana tuan-tuan? Pertamanya dia jaga waktu, jangan terlajak. Yang keduanya, dia buat semua yang rukun dan buat semua yang sunat. Ya, rukun sembahyang 13, sunatnya banyak, kan? Kita baca bacaan zikir tu, itu sunat. Takbir tu, bunyi sebutan takbir intiqalat tu kan, Allahu Akbar, itu pun sunat. Ya tak? Kemudian apa lagi? Kita duduk antara dua sujud dan bacaan antara antara dua sujud, itu pun sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Ya tak? Tapi nak ceritanya dia adalah sunat. Ya tak? Baca doa-doa dan itu semua sunat. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila semua kita buat, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Taala, apa kesannya? Hati kita salim, hati kita selamat, tak ada rasa gundah gulana. Allah Ta'ala jadikan hati kita ni sakinah, tenang. Ya, orang mukmin ni macam tu. Ya, ada duit, tak ada duit, insya-Allah dia tenang. Sebab apa? Dia ada Allah Ta'ala. Ya, jangan kita rasa dunia ni besar. Allah Ta'ala bila nak bagi, tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi tanpa sebab pun boleh Allah Ta'ala bagi. Ya, bila Allah Ta'ala tak nak bagi, maka kita usaha pun tak bagi juga. Ya. Contohnya malam ni kalau tak ada makan, tak adalah makan. Kalau ada makan, Allah Ta'ala bagi. Kita tak masak pun tapi ada makan. Tak kebeli. Kita tak masak tapi ada makanan. Ya. Ada kalau kita masak tapi tak ada makanan, balas dia orang, makan dia kucing. Ya tak? Habis gitu je. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dua perkara. Ya. Kita kena syukur banyak-banyak. Rupanya ni benda ni Allah Ta'ala dah tak ada pada kita. Pertama apa dia? Pertama kita rasa gundah gulana ni, tak ada dah. Yang keduanya apa? Tak ada dah bakhil dalam hidup kita ni. Dalam hati kita ni tak ada bakhil. Macam mana saya tahu tuan-tuan? Tak percaya cuba kutip derma. Ya, baru ni dah tukar atas ni kan, belah ribu dapat. Ya tak? Bukan sembarangan orang bagi. Tidak. Ya, orang yang nak pada ganjaran di akhirat yang bagi. Ganjaran dunia dia dapat apa? Nampak tengok gitu je. Baik dia kata aku pasang kubah kat rumah aku. Ya tak? Tapi bukan untuk itu. Tapi kerana akhirat dia, fikir akhirat dia. Apa dia nak tinggalkan untuk masjid ni. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur banyak-banyak. Dua benda tu dah tak ada dalam hidup kita, maka kita kemahkan amalan-amalan 10 sifat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah lagi menjadikan kita orang mukmin yang bertakwa. Dan kita tak ada cari apa dah, dunia ni tak ada harap sangat dah. Ya, apa yang kita nak adalah kehidupan kita di akhirat menjadi kehidupan yang sangat baik dan kekal abadi, seperti yang mana disebut oleh Allah Ta'ala, mereka masuk dalam syurga dan mereka ini orang-orang yang mulia, mukramun, mendapat kemuliaan di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah pada akan datang kita tengok macam mana sifat orang-orang kafir dan juga orang yang berdusta kepada Rasulullah dan juga
di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.